Salam sejahtera dan salam syaratku sayang, Buletin UKAS edisi malam 19 April 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Berita utama, semua sekolah termasuk tadika dan prasekolah dalam kawasan zon merah di Sarawak ditutup selama 2 minggu bermula Selasa 20 April 2021. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, langkah tersebut diambil kerana terdapat jangkitan COVID-19 di beberapa sekolah yang dikhawatiri boleh menular kepada para pelajar, ibu bapa serta guru. Saya telah memutuskan untuk sekolah ditutup di kawasan merah. Mulai esoklah di kawasan merah. Semua sekolah. Kerana kita nampak ada jangkitan di kawasan sekolah yang boleh jangkit kepada ibu bapa atau ibu bapa yang menjangkit kepada anak sekolah. Ketua Menteri berkata demikian dalam sidang media khas penguatkuasaan SOP COVID-19 di bangunan Wisma Bapak Malaysia pada Isnin. Dalam sidang media sama, Ketua Menteri berkata beliau telah meluluskan penubuhan sekumpulan pakar untuk membentuk Kumpulan Penasihat COVID-19 Sarawak SCOVAC. Katanya, SCOVAC berperanan memastikan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak sentiasa dikemaskini mengenai berita vaksin global, menyelidik dan memberi nasihat kepada kerajaan negeri mengenai vaksin yang sesuai untuk orang Sarawak dan menubuhkan pasukan petugas pelalian COVID-19 CITF untuk menyelaras kesiapsiagaan vaksin COVID-19. Saya telah meluluskan untuk menubuhkan sekumpulan pakar untuk membentuk Kumpulan Penasihat COVID-19 Sarawak ataupun SCOVAC agar pihak SDMC sentiasa dikemaskini mengenai berita vaksin global, menyelidik dan memberi nasihat kepada kerajaan negeri mengenai vaksin yang sesuai untuk orang Sarawak dan menubuhkan pasukan petugas pelalian COVID-19 CITF untuk menyelaras kesiapsiagaan vaksin COVID-19 dan kerajaan Sarawak sentiasa bersedia untuk membantu dengan pelan imunisasi nasional untuk mempercepatkan rancangan roll out-nya. Tambah Ketua Menteri, beliau juga telah memberi lampu hijau untuk membeli vaksin yang mencukupi untuk mempercepat liputan imunisasi bagi rakyat Sarawak. Dalam pada itu, JPBN Sarawak telah memutuskan untuk terus melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di MCO PKPD di daerah yang disasarkan kerana langkah tersebut terbukti berkesan di rumah panjang, kawasan kejiranan dan tempat kerja sebelum ini. Menurut Ketua Menteri, kerajaan negeri tidak melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kerana kesukaran dari segi penguatkuasaan selain membebankan banyak industri dan ramai orang hilang pekerjaan. Oleh itu, setelah mempertimbangkan semua isu dan menilai risikonya, SDMC telah memutuskan untuk terus melaksanakan operasi Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan ataupun PKPD di daerah yang disasarkan kerana langkah ini terbukti berhasil di rumah panjang, kawasan kejiranan dan tempat kerja sebelum ini. Tambahnya, agensi penguatkuasaan seperti PDRM, UKBN, ATM, APM dan RELA juga diarahkan untuk mengetatkan kawalan perjalanan rentas daerah yang menjadi antara penyumbang peningkatan kes COVID-19. Setelah menilai peningkatan jumlah kes tempatan bagi kes-kes import C COVID-19, saya telah mengarahkan agensi penguatkuasaan seperti PDRM, UKPN, ATM, APM dan RELA untuk mengetatkan kawalan perjalanan rentas daerah.
Oleh itu, mulai hari ini hanya perkhidmatan penting yang dibenarkan melintasi zon dengan kebenaran polis. Berita seterusnya mengenai program Bubo Lambok yang merupakan platform terbaik bagi memupuk silaturahim antara belia dan komuniti setempat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro Safi Ahmad turut tampil merealisasikan objektif tersebut dengan bersama menjayakan program Jirayawara Bubo Lambok Saberkas Cawangan Daro pada Ahad. Program yang mampu memupuk semangat keprihatinan belia itu juga dimulakan dengan Saberkas unit Kampung Pangcre mengagihkan 600 bungkusan bubur lambuk di Kampung Pangcre Daro. Selain itu, program akan diadakan di 10 unit yang ada dalam Saberkas Cawangan Daro yang melibatkan 10 buah kampung di Tanah Besar Daro. Terdahulu, Safi Ahmad berkesempatan solat asar berjemaah di Kampung Masjid Kampung Pangcre dan menyerahkan cek geran projek kecil luar bandar MRP beliau kepada pihak masjid berkenaan sebanyak RM5,000. Dari bubur lambuk, kita ke pengagihan bubur pedas oleh skuad Sayang Meradong kepada penduduk Kampung Melayu Bintango baru-baru ini. Agihan bersempena bulan Ramadan itu diserahkan dari rumah ke rumah kepada penduduk di situ. Semasa program, pengerusi skuad Sayang Meradong merangkap Ketua Wanita PBB Meradong, Dayang Rajamah Abang Adeng, memberitahu pihaknya memang aktif dalam menjalankan aktiviti kemasyarakatan. Hari ini telah mengagihkan bubur pedas untuk setiap rumah di Kampung Bintango, dan sebelum ini kami telah mengagihkan buah kurma air mineral di masjid-masjid Kampung Bintango. Beralih ke laporan vaksin COVID-19, seramai 142 orang menerima suntikan dos kedua vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin Dewan Suara Sri Aman pada Isnin. Residen bahagian Sri Aman, Indit Bangai yang ditemani Ketua Penyelaras Program Pemberian Vaksin di bahagian Sri Aman, Dr. Janariah Jangani, turut meluangkan masa melawat Pusat Pemberian Vaksin berkenaan. Pada masa sama, beliau menyuruh masyarakat di Sri Aman untuk mendaftar sebagai penerima vaksin melalui aplikasi MySejahtera, pejabat daerah dan klinik-klinik kesihatan yang berdekatan. Sementara itu, tinjauan mendapati para penerima vaksin telah mula beratur di pusat pemberian vaksin seawal pukul 8 pagi bagi pendaftaran oleh petugas Pejabat Kesihatan Malaysia bahagian Sri Aman. Proses pemberian vaksin telah berjalan dengan lancar dan mengikut ketetapan oleh pihak Jabatan Kesihatan bahagian Sri Aman. Sekian edisi malam bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my, dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.